الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa bila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Masih lagi kita berada pada penafsiran surah Al-Munafiqun.
surah yang ke-63 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat ke-11. Ayat terakhir surah Al-Munafiqun. Ayat-ayat yang kita bacakan ini suatu peringatan daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman supaya mereka tidak dilalaikan dengan harta benda mereka dan anak pinak mereka daripada menjalankan perintah Allah. Dan ayat yang kita bacakan ini juga mengingatkan orang-orang yang beriman supaya tidak mencontohi perangai dan akhlak orang-orang munafikin. Kerana mereka adalah golongan yang rugi di dunia dan di akhirat. Dan Allah juga mengingatkan orang-orang yang beriman supaya memperbanyakkan, menafkahkan harta mereka dengan apa yang Allah berikan dan kurniakan kepada mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum datang satu waktu yang tiada lagi memberi manfaat harta benda dan anak pinak, iaitu hari kematian. Jangan sampai nanti bila datang hari kematian muncul penyesalan disebabkan kecuaian membelanjakan harta pada jalan Allah. Khususnya pada perkara-perkara yang wajib yang berupa zakat dan juga kewajiban haji. Yang membelanjakan harta pada ibadat haji yang merupakan salah satu ibadat harta yang wajib selain daripada zakat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bila sampai masa seseorang yakni waktu ajal dan kematiannya tidak akan lagi diberi tempoh. Tidak akan lagi diberi tambahan umurnya. Dan Allah Ta'ala mengetahui dengan maha halus dan setiap yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang dimaksudkan ialah setiap perbuatan itu ada balasannya. Kalau baik maka baik. Kalau tidak baik ataupun buruk maka tunggulah azab dan juga hukumannya. Bila Allah Ta'ala menyebut, wahai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Kata ulama tafsir maksudnya, wahai orang yang beriman yang membenarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, jangan kamu disibukkan dalam pengurusan harta benda kamu dan penjagaan anak pinak kamu daripada kamu melaksanakan seluruh perintah Allah Ta'ala. Wa ima perintah supaya membaca Al-Quran dan tadabbur padanya, atau perintah berzikir dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau perintah menunaikan kefarduan-kefarduan Islam dan hak-hak Allah SWT. Maka Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai dengan kehidupan dunia ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang dimaksudkan rugi akan terlepas daripada mereka kurniaan Allah Ta'ala berupa pahala, berupa pengampunan, berupa syurga dan keredaan Allah SWT. Mungkin mereka akan dimurkai. Mungkin mereka akan diazab, diseksa. Mungkin mereka akan dicampakkan dalam neraka. Berhubung dengan ayat supaya orang-orang yang beriman tidak lalai, diriwayatkan dalam satu asar, Nabi Allah Isa AS, dia melihat dunia dengan rupa seorang perempuan tua yang buruk. Ala suratin ajuzin harimah. Seorang perempuan tua yang buruk. Lalu kata Nabi Isa AS, kam kana laki min zaujin. Wahai wanita, wahai perempuan, kamu ada berapa suami? Kata Nabi Isa AS. Lalu kata wanita ini, la yahsuna kathrah. Tak boleh dikira kerana ramai. Saya ini banyak suami, kata perempuan. Lalu kata Nabi Isa AS, matu am tallaquki. Apakah suami-suami kamu mati atau mereka menceraikan kamu? Nabi Isa AS dijumpa seorang perempuan tua. Maka ditanya, puang ni kahwin ke?
Ada suami ke? Berapa suami? Lalu kata perempuan ini, saya ada ramai suami. Ramai. Jumlahnya tak terkira. Lalu kata Nabi Isa, apakah suami-suami puan mati? Mati kahwin. Atau suami-suami puan ceraikan puan? Kahwin cerai. Sehingga ramai suami. Lalu kata wanita ini, faqala bal ana qataltuhum. Bukan, saya bunuh semua suami saya. Dia tak ceraikan saya, dia bukan mati, saya bunuh. Bunuh satu persatu. Lalu kata Nabi Isa AS, ya ajaban, aduhai anehnya. Nabi Isa melihat dunia berupa seorang perempuan. Nak beritahu bagaimana kuatnya godaan ini. Walaupun dunia ini sudah pun membunuh ramai orang, walaupun dunia ini sudah tua, tak beri manfaat kepada orang yang mencarinya, namun terus ramai yang terpengaruh dan terpedaya. Kata Nabi Isa AS, ya ajaban, aduhai menghairankan orang yang jatuh cinta kepadamu. Sedangkan perbuatanmu yang begitu buruk, perbuatan kamu yang begitu buruk, mereka mencintaimu sedangkan kamu membunuh mereka. Wa biman madha la ya'tabirun, dan lebih aneh lagi orang-orang yang terkebelakang tak ambil pengajaran. Kita ni orang ke belakang. Sekarang kita tengok semua orang dah mati. Kita dah tengok raja-raja yang dah mati, bilioner dah mati, jutawan dah mati, orang kaya yang dah mati, orang kuat dah mati, orang yang ada pengaruh mati. Kan kita tengok semua. Apakah iktibar yang kita dapat ambil? Malangnya kata Nabi Isa, waman madha la ya'tabirun. Yang hidup lagi tak ambil pengajaran tentang apa yang dunia dah buat kepada orang ni. Dia tak memberi apa pun manfaat. Kan itu Allah beri peringatan orang beriman. Jangan kamu dilalaikan. Bila maksud perkataan lalai atau dalam bahasa Arab dipanggil ghaflah. Iaitu lalai yang pertama, lalai yang pertama ialah sikap malas dalam melakukan ketaatan. At-takasul anit ta'at. Itu maksud lalai. Bila Allah kata orang beriman, jangan kemudian lalaikan dengan harta benda dan anak pinak kamu dari ingat Allah. Lalai pun maksudnya malas buat benda taat. Itu lalai namanya. Yang kedua ialah istisghar al-muharramat. Memperkecilkan dosa. Itu juga lalai. Kadang-kadang dosa dia pada harta, dosa dia pada anak-anak, dia memperkecilkan. Dia kata tak ada apa-apa. Anak tak sembahyang, biasa je. Dia tak nak tegur anak dia lambat. Kalau anak dia tak belajar, dia tegur.
banyak dipanggil apa? Mufarridun. Siapa mufarridun? Orang yang banyak zikir. Orang ni dia akan mendahului semua orang. Sebab itu bila seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, perintah-perintah dalam Islam banyak sangat. Tadi apa benda saya, boleh tak beritahu satu benda yang saya tak perlulah buat banyak sangat? Banyak perintah Allah ni. Tak tahu nak buat mana satu. Sini ada, sini ada, sini ada. Jadi kita ni dengan umur singkat, dengan waktu singkat, dengan pengetahuan terbatas, kemampuan, kita tak mungkin mampu buat ibadat semua. Bolehkah kita malam ni nak qiyam, lepas tu esok puasa sunat, lepas tu nak baca, tak boleh, tak mampu. Sebab kita pun ada komitmen kehidupan kita. Wak imah kerja, wak imah anak, wak imah pasangan kita, wak imah hak urusan dunia kita. Lalu kata Nabi SAW pada sahabat ini, aku beritahu kepada kamu satu benda yang kamu buat. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lidah kamu sentiasa basah menyebut nama Allah. Itu yang kamu jaga. Tetapi bila kita ni, bila selalu ingat Allah, apa kelebihan zikir? Antaranya menyelamatkan kita daripada lalai dan lara. Mengingatkan kita segala lupa-lupa kita dalam hal-hal agama. Kadang-kadang kita ni hidup seronok kat dunia, lupa akan mati. Lupa. Seronok hidup asyik sihat je. Cek darah tinggi pun stabil, cek kecil manis pun bagus. Cek jantung pun doktor kata macam orang muda. Kita pun punya lalai. Kita pun tak pernah sakit. Duit pun banyak, nikmat pun banyak. Kita duk rasa macam kekal kat dunia. Kita dengar orang mati, kita dengar orang sakit, tak ada kaitan dengan kita. Itu cara hidup dia tak jaga dah tu. Wak sangat makan manis kata kita. Kita rasa kita ni macam bagus. Sehat. Itu sebenarnya lalai. Manusia bila satu hari dia tak ingat dia akan mati, maka dia lalai. Kerana kematian bukan datang dengan janji sakit. Bukan datang dengan janji tua. Bukan datang dengan janji kerana ada musibah tu musibah ni. Kematian itu datang dengan ajalnya, waktu dia. Sampai waktu, akhirnya kita pun meninggal. Tak kira kita umur 39, 40, even 20, lebih awal daripada tu. Bila mana kita berzikir, Allah selamatkan kita dari lalai macam ni. Lalai yang saya katakan tadi, rasa macam tak mati. Tentang ini perasaan yang membahayakan kita. Rasa kebal, tak mati saya. Kawan-kawan mati belaka pun kita tak mati. Dengar orang mati tak tersentuh kita dari sudut kita akan mati. Betul lah, kita tahulah dia mati, sedihlah kita, kawan kita. Tapi kita tak rasa sedih pada diri kita. Apa persiapan kita kalau kita mati sekarang? Bagaimana keadaan kita kalau kita mati sekarang? Bagaimana kubur kita kalau mati sekarang? Bagaimana timbangan amalan kita kalau kita mati sekarang? Sedangkan orang-orang yang hidup ini tak akan lagi pedulikan kita. Siapa pun kita. Daripada raja, tok gurunya, sampailah kepada mana-mana orang. Dah mati, tuan-tuan tengoklah kubur. Siapa peduli kubur tu? Nama pun dah hilang. Bukan sekadar nama itu hilang dalam sebutan manusia. Bukan hilang dari sudut catatan dia. Dan ni kubur siapa? Nama pun dah hilang ni. Ni pada sebutan manusia dah hilang nama dah. Dah orang dah tak sebut dah nama kita. Kalau yang mati tu bernama ayah, dipanggil ayah, tak keluar lagi panggilan ayah tu. Tak ada dah. Yang kita ada ayah, dah ayah kita dah mati, keluar tak lagi panggilan ayah tu. Tak ada dah. Kita ada Abang Long tu dah mati. Ada lagi panggilan Abang Long kita sebut? Tak ada dah. Saya sekali orang tanya, adik-beradik apa orang? Ada sekian-sekian. Yang Abang Long saya dah mati. Baru sebut sekali Abang Long. Dah lama dah tak sebut, lama dah. Orang tanya soalan baru ada. Nama tu sudah tak disebut pada lidah-lidah manusia. Tapi kita tu lalai. Tengok cara beragama kita ni perlahan. Walau umur dah sampai sempadan. Tengok cara beragama kita suang-suang kuku. Kena orang peringat, baru ingat balik. Kita nak peringat sendiri tak boleh. Kita ni perlu tongkat pada orang lain. Kata orang beriman sampai peringkat, dia boleh ingatkan diri sendiri. Kita ni jangan orang peringat kita sekali, macam kita katakan pahak dengan tukur. Sekali ketuk, sekali sedar. Sampai masa tuan-tuan, mungkin kita tak ada lagi orang tolong peringat kita. Dulu kita pergi kuliah, dia dah orang peringat kita. Kuliah pun dah tak pergi, siapa peringat kita?
Dan kita pun dah tak seronok, dah nak pergi kuliah misalnya. Siapa lagi peringat kita? Tak ada dah. Lalu terus lalai. Kalau kita berjaya, ingatkan diri kita sendiri. Ingatkan diri kita sendiri. Sebelum tidur ingat, saya ni akan mati. Saya ni akan tinggal dunia ini. Maka inilah orang yang tidak pernah lalai. Sebab itu kata seorang ulama, kalau ingatan mati terpisah daripada hatiku, nasihat hatiku akan menjadi keras. Setiap hari duk ingat mati. Dan yang keempat, di antara sifat orang lalai ialah meninggalkan solat Jumaat. Tentang sifat orang lalai ini. Bila sebut, kerana Allah sebut kalau kita ingat baca surah Jumaat. Apa yang Allah sebut dalam surah Jumaat? Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila mana dipanggil kepada kamu untuk tunaikan solat Jumaat, maka tinggalkan segala kesibukan jual beli. Ingat Allah. Demikian itu lebih baik kalau kamu mengetahui antara sifat orang yang lalai, dia tinggalkan solat Jumaat. Itu orang lalai. Contoh mula-mula ditinggal sekali. Lepas tu 2 kali. Sampai 3 kali, Allah tutup pintu hati dia. Allah menteri hati dia. Sehingga dia tak ingin lagi buat kebaikan itu. Dan ini ciri-ciri orang lalai. Contoh kalau kita orang yang tak pernah teringat solat Jumaat. Bagi dia hari Jumaat dengan hari Sabtu sama. Sama. Kita kan orang beriman. Bila datang Jumaat, kita pun teringat. Ini Jumaat. Sebab pada Jumaat itu ada amalan khas. Surah Kahfinya. Ada pakaian putihnya. Kita teringat benda tu. Ada selawat pada Nabi SAW-nya. Ada solat Jumaatnya. Ini menandakan hati kita tak lalai. Kita alert dengan pergerakan mingguan. Datang seminggu kita tahu, oh ini hari Jumaat. Pakaian kita pun dah berubah. Putih. Kita pun dah bersedia nak selawat banyak sikit. Kita dah mula awal ke masjid sebab ni hari Jumaat. Kita dah bersedia untuk dengar khutbah. Untuk solat Jumaat. Kita dah baca Al-Kahfi. Kena tahu kelebihan membacanya. Kita selalu peringat. Dah baca surah Kahfi belum? Misalnya. Kerana ni hari Jumaat. Bukan hari Jumaat menjadikan orang Islam sedar. Hatta ahli kubur. Orang duduk dalam kubur ni tuan-tuan, pergerakan matahari tak tahu dah dia. Tetapi mereka tahu bila hari Jumaat. Yang berada dalam kubur, pergerakan hari dah tak ada. Sebab pergerakan masih itu cuma kita yang hidup ini. Tapi dek kemuliaan hari Jumaat, ahli kubur pun tahu ini hari Jumaat. Kelebihannya. Jadi ini orang yang tak lalai. Maksudnya kalau tuan-tuan masih sedar hari Jumaat. Dalam seminggu kadang hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kita macam tak perasan sangat. Bertukar pun tak apa. Ni hari apa? Kalau kita bertukar, kita boleh sebut hari Ahad kot. Dia tak ada mudarat apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan bertukar hari Jumaat, confirm tak pergi solat Jumaat. Tukar. Orang Jumaat kata ni hari Sabtu, tu tak pergi Jumaat. Kalau hari lain tuan-tuan bertukar sebut, dia punya solatnya sama. Zuhur, Asar. Sebab kita tak niat saja aku solat Zuhur hari Sabtu. Kita tak sebut macam tu. Tapi bila datang ke Jumaat, saja aku solat Jumaat. Dia sebut harinya, Jumaat. Kalau yang hari-hari lain tuan-tuan tak ingat, tak ada masalah apa. Cuma orang nampak macam bengong sikit lah. Orang bengong tak ingat. Tapi dia tak ada mudarat secara agama. Tapi kalau kita tak ingat hari Jumaat, bahaya. Tak pergi solat Jumaat. Confirm. Benda tu merugikan kita. Sebab satu-satunya solat disebut hari ialah hari Jumaat. Hari lain tuan-tuan takkan sebut hari apa. Saja aku solat Zuhur, hari Ahad, tak ada. Hari Selasa, Rabu, Khamis, tak ada. Baik datang Jumaat, sahaja aku solat Jumaat. Sahaja aku solat fardu Jumaat. Disebut. Dia tak boleh solat fardu Zuhur, fardu Jumaat. Disebut hari Jumaat kerana ia hari khusus. Kerana itu kata ulama, orang yang tinggalkan Jumaat tanda lalai. Kalau kita masih ingat Jumaat, maka kita tak lalai. Dan yang kelima, ialah di antara sifat orang lalai ialah sentiasa mencari redha dirinya, bukan redha Tuhannya. Dia nak cari benda yang dia puas hati, bukan benda yang Allah redha dia buat. Kata ini penyakit kita manusia. Buat benda yang kita suka. Biarlah menyalahi syarak. Ini dipanggil ar-ridha bin nafs. Sifat redha bin nafs, redha dengan diri sendiri, ini tanda orang lalai. Kata tiap-tiap hari kita nak cari redha Allah. Kita dalam perkahwinan nak cari redha Allah. Kita dalam keluarga, anak, mak ayah kita nak cari redha Allah melalui ibu ayah kita. Kita dalam bersahabat, mencari redha Allah dalam persahabatan. Kita dalam berniaga, cari rezeki, mencari redha Allah dan cari rezeki. Kita dalam buat apa pun agenda-agenda hidup, nak cari redha Allah. Bukan nak cari kepuasan hawa nafsu kita.
Siapa yang mencari kepuasan hawa nafsunya, itu tanda dia lalai. Maka ini 5 perkara yang disebut oleh para ulama sebagai tanda lalai. Kalau orang ni ada 5 perangai ini, malas taat, memperkecilkan perkara maksiat, meninggalkan zikir, meninggalkan solat Jumaat, redha pada diri sendiri, maka ini tanda orang yang lalai. Kemudian kata Allah SWT, ketika mana menyebut tentang larangan lalai daripada mengingati Allah. Maka Allah Ta'ala menyebut satu amalan yang kebanyakan manusia lalai. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakan hartamu pada jalan kebaikan, pada jalan ketaatan sebagai syukur atas nikmat yang Allah berikan, sebagai tanda kasih belas kamu kepada orang-orang miskin, dan sebagai tanda keprihatinan kamu dalam menjaga masalah ummah semuanya. Artinya bila kita sebut infak, apa itu infak? Pertama, infak dalam memenuhi keperluan fakir miskin. Yang kedua, infak dengan tujuan menunjukkan rasa syukur kita pada Allah. Kenapa awak infak? Sebab saya syukur Allah bagi saya nikmat banyak. Saya syukur, saya infak. Yang kedua, untuk memberi rahmat kepada fakir miskin. Yang ketiga, untuk menjaga masalah umat semuanya. Ini 3 tujuan infak. Tujuan infak yang pertama sebagai syukur pada nikmat Allah. Dah tuan-tuan dapat banyak, keluarkan sebagai satu tanda syukur. Wa imma kita buat jamuan kesyukuran ke, wa imma kita sponsor lah benda-benda boleh kita sponsor. Tanda syukur Allah beri lapang rezeki. Kerana bila kita syukur, Allah tambah. Bila kita berkongsi nikmat dengan orang, Allah tambah. Yang kedua, infak ini untuk keperluan fakir miskin. Jangan kita tak pernah fikir tentang fakir miskin. Kerana golongan ini terus ada sebagai ujian pada orang ada harta. Kalau kita kata, oh tak ada orang ustaz fakir miskin. Tuan-tuan, semua negara ada fakir miskin walau negara tu paling kaya. Kalau kita sebut misal kata Qatar, negara kaya. Semua rakyatnya jutawan. Ada tak orang fakir miskin? Ada. Cuma mungkin bukan rakyat Qatar. Orang duduk Qatar tu lah. Orang duduk Qatar. Orang Afrikanya mungkin. Orang Indianya mungkin. Pekerja-pekerjanya. Yang duduk di sana mereka miskin. Rakyat Qatar yang jumlah 200,000 lebih. Itu mungkin semua jutawan. Yelah kalau kahwin pun dapat hadiah 2 juta seorang. Kahwin. Itu jutawan. Semua rakyat jutawan. Tak ada masalah. Pendapatan per kapita negara. Atas satu kepala $148,000 USD. Mengatasi Singapura $76,000 USD. Dipanggil pendapatan seorang. Secara umum. Pendapatan dia $146,000 USD. Negara paling kaya di dunia. Apakah tak ada orang miskin di sana? Ada. Siapa kata tak ada? Ada. Yang dia pendatang-pendatang tu lah. Yang bekerja. Tetap mereka sebagai orang miskin di negara tu. Maka orang kaya di situ akan ambil peranan. Akan ambil peranan. Jadi jangan ingat, tuan-tuan, bila kita kaya, oh saya rasa tak ada orang miskin. Siapa kata tak ada? Itu tanda kita cuai dalam mencari orang ni. Macam kita sebut, mana ada orang alim. Siapa kata tak ada orang alim? Siap tempat ada orang alim. Kita dia tak cari. Kita dia tak nampak. Siap tempat ada orang miskin ni. Kita dia tak nampak. Siap tempat mesti ada benda-benda yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat. Jangan kita kata, oh, saya rasa tak ada orang miskin. Semua orang kaya belaka. Siapa kata tak ada? Kita pun duk nampak, no, India mungkin miskin, Cambodia. Tak, di sini ada orang miskin. Sekali mana pun tempat tu ada orang miskin. Barangkali yang miskinnya pekerja dia tanpa dia sedar. Pekerja dia dah bayar gaji, dia ingat kaya. Walau pekerjanya masih lagi dalam asnaf. Dia bayar pekerja dia 2,000 katakan. Tapi masih asnaf nak ramai dengan itu, dengan ini. Dia rasa dah bayar gaji tu kaya dah dia punya pekerja. Bukan. Mereka masih memerlukan bantuan. Maka sebab itu, 3 tujuan kenapa kita infak. Yang pertama, kerana tanda syukur. Yang kedua, untuk masalah orang-orang fakir miskin. Yang ketiga, untuk masalah umat. Kadang-kadang kita buat tadi tuan-tuan untuk masalah umat. Kemudahan bagi umat Islam semuanya. Seperti membina masjid. Ini masalah umat. Bina hospital. Masalah umat. Walaupun fokus kegunaannya bukan sekadar fakir miskin. Orang kaya pun guna. Itu maslahat. Kita tolong bina masjid. Kita tolong bina kemudahan-kemudahan tertentu. Maka ini semua namanya sebagai golongan yang disebut sebagai maslahah ammah. Masalah umum.
Kata Allah Ta'ala, dermakan harta tersebut sebelum terlambat waktunya, iaitu datang kematian seseorang daripada kamu. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitillah aw tajibu alaihi fihi zakatu falam yaf'al, sa'ala raj'ata indal maut. Faqala lahu rajulun ya Ibn Abbas, ittaqillah fa innama yas'alu raj'atal kafiru. Faqala sa'atlu alaikum bidzalika Qur'anan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Daripada Ibnu Abbas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ada harta yang akan menyampaikannya dalam melaksanakan ibadat haji, atau harta itu wajib padanya zakat lalu dia tak buat, nanti bila dekat dengan kematian diminta untuk dipanjangkan umur, dikembalikan hidup balik untuk buat amalan tersebut. Lalu kata seorang lelaki kepada Ibn Abbas, "Wahai Ibn Abbas, bukankah takutlah kamu pada Allah, bukankah yang meminta kembali untuk hidup atau meminta kembali panjang umur untuk buat baik inilah orang kafir? Yang minta raja'ah tu kan orang kafir. Orang Islam tak minta." Lalu kata Ibn Abbas, biar aku bacakan kepada kamu satu ayat. Di mana Allah berfirman, hendaklah kamu menginfakkan apa yang kami rezekikan pada kamu. Ini untuk orang beriman. Sebelum datang kepada kamu kematian, lalu kamu berkata, wahai Tuhanku, berikan aku sedikit lagi masa dan usia untuk aku bersedekah dan aku jadi orang baik. Artinya ada dua golongan. Yang dekat nak mati, dia masih minta panjang umur. Ketika mana orang beriman yang lain bila dekat nak mati, Allah dah tunjuk tempatnya dalam syurga, dia tak nak lagi balik. Dia nak mati. Dia nak mati. Ini disebut dalam hadis, iaitu man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Hadis ini memberi maksud bila seorang beriman nak mati, Allah tunjukkan kepadanya tempatnya di syurga. Lalu dia merasa rindu untuk bertemu dengan Allah yang memberikan kepadanya syurga. Melainkan dua golongan. Walaupun dia orang Islam, dia tak ditunjukkan tempat syurganya. Kerana dia ada buat satu kesalahan. Yang pertama, orang yang ada duit untuk pergi haji lalu tak pergi haji. Dia ada duit. Duit itu boleh menyampaikan dia pergi haji. Tuan-tuan jangan cerita kota, tuan-tuan cerita duit. Tak, saya kota saya 180 tahun. Tuan-tuan jangan guna, kita bimbang hujah tu tak kuat. Tuan-tuan ada harta, tak ada harta? Ada ustaz KDSP 1 juta. Ada duit ni sekian-sekian. Lalu kita lupa apa yang menjadi prioriti. Lalu kita terus beri alasan remeh. Tak ada kota. Tuan-tuan, alasan tak ada kota ni remeh. Terutama kita tahu ada ruang lain. Kita kalau bak dunia pandai pula cilak-cilak nak cari ruang lain. Pandai. Tapi bila urusan akhirat, cuba cari alasan-alasan. Tuan-tuan ingat, akhirat kelak, alasan dalam mengerjakan perkara akhirat ni tak laku. Ini kerana Allah ciptakan kita untuk ibadat. Seorang pelajar, dia tak ada alasan untuk dia kata kenapa dia tak belajar. Sebab awak ni dalam sekolah untuk belajar. Bukan suruh kerja, bukan suruh buat konkret, tak ada. Belajar. Maka apa alasan dia tak nak belajar melainkan malas? Kita cikgu, kalau tuan-tuan cikgu, anak murid beri alasan, tak buat kerja sekolah kita, tak boleh, kita orang tak terima, awak ni kan budak, pelajar. Kerja, awak buat kerja sekolah. Kalau dia tak boleh buat, biar mak dia ajar. Mak dia tak ajar dengan mak-mak dia kita marah. Tanya cikgu. Maknya kena marah, ayahnya kena marah. Sebab tak siapkan kerja anak dia. Bukan cikgu, bukan budak tu je kena marah. Kerana itu kerja dia. Dia tak boleh beri alasan. Tidur awal lah, ngantuk, tak ada alasan. Awak pelajar, awak kerja awak. Tentang kita ni hamba Allah, Allah Ta'ala hidupkan kita untuk ibadat padanya. Allah bagi rezeki, Allah bagi umur, Allah bagi semua benda. Allah janjikan dengan syurga, Allah janjikan juga dengan neraka. Maka kita ni Allah beri harta yang boleh menyampaikan kita menunaikan ibadat haji. Boleh sampai. Maka kita kena ikhtiar kot mana pun. Nah, haji ni sekali seumur hidup. Bukan kita buat haji untuk kali kedua. Atau kali ketiga. Ni kita cerita orang yang kali pertama. Orang dah selesai, alhamdulillah lah.
Orang yang belum selesai. Walau dia ada duit. Dia bukan tunggu kita gaji kita 10,000 sebulan. Kita ada duit. Ikut pandailah duit tu mungkin daripada cara mangkir WSP. Mungkin duit tadi sebab harta pesaka kita dapat. Mati keluarga kita pun dapat duit. Banyak pula tu. Boleh pergi haji tak? Beli tanah untuk investment. Beli rumah untuk investment. Dia lupa haji. Dia lupa. Lepas tu dia pun kita tak ada duit. Sebab apa? Dah beli rumah investment. Tuan-tuan, dia kena jawab. Dia bukan jawab depan ustaz. Ustaz entah nak beritahu je. Yang kata pula ustaz tak beritahu. Nabi SAW kata, siapa yang ada harta, yang menyampainya untuk menaikkan ibadat haji, itu satu golongan. Yang kedua, siapa yang ada harta yang wajib padanya zakat. Zakat wajib, dia tak buat. Maka bila dekat nak mati, dia minta Allah hidupkan dia balik atau beri umur dia balik untuk dia melakukan kecuaian yang ditinggalkan. Tuan-tuan, kita bila dekat nak mati, kita dah tak nak kembali semula. Kerana terpaksa buat benda yang kita cuai tu. Kita dah nak sempurnakan semua. Moga bila waktu dekat nak mati, Allah dah tunjuk syurga, kita dah rindu untuk ke syurga. Tak ada lagi pandang ke belakang. Kita melihat redha Allah di hadapan untuk kita bersegera menuju kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini amalan keras. Kata Ibn Abbas, amalan keras kepada orang yang ada harta tapi tidak menginfakkannya untuk pergi haji dan orang yang abaikan zakat. Tuan-tuan, ceklah zakat tu. Zakat-zakat kita kena belajar. Bila kita ada duit dengan jumlah nisab, maka kita kena tahu tentang zakat. Duit kita tak cukup nisab tak apa. Cek nisab berapa, okey kata nisab 20,000 katakan. Okay, kita pun cek zakat apa yang wajib bagi kita. Zakat simpanan ke, zakat emas perak ke. Semua benda ni kita kena tahu hukum hakam. Kita tak belajar tentang zakat, hukumnya berdosa. Pada waktu kita dah layak. Kalau tuan-tuan memang tak ada duit, tak payah belajar bab zakat, tak apa. Cuma sunat belajar. Tapi kalau kita dah ada duit, wajib belajar tentang zakat. Atau tuan-tuan terlibat dengan benda-benda yang memungkinkan zakat. Seperti kita, misal kata orang yang berniaga. Perniagaan antara benda yang kena zakat. Dia panggil urudut tijarah. Maka kita tahulah hukum hakam tentang zakat. Umpamanya kita orang yang ada emas, simpan emas. Ingat, mempunyai emas menjadikan kita dalam kalangan orang yang kena zakat. Maka belajar berapa gram baru kena zakat. Umpamanya kita orang jumpa harta karun atau disebut nama bahasa Arab rikas, menjadikan kita wajib mengetahui tentang hukum zakat. Antaranya kalau kita menanam tanaman utama, padi sebagai contoh, gandum, menjadikan kita dah wajib belajar tentang zakat. Kalau kita tanam serai, kita tanam benda-benda yang tidak diwajibkan zakat, tak payah belajar buat zakat, tak apa. Tapi kalau kita mula berniaga, benda yang kita tanam, belajar balik zakat perniagaan. Dan ini dipanggil sebagai ilmu hal. Ke mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib kepada setiap orang Islam. Perkataan al-ilmi dengan alif lam di hadapan. Perkataan al-ilmi ialah talabul ilmil hal. Ilmu hal, ilmu yang bersangkutan dengan sekarang. Kalau tuan-tuan nak kahwin, belajar bab kahwin. Kalau seorang tu dia nak bercerai, dia kena belajar bab cerai, iddah dan sebagainya. Kalau dia kematian suami, dia kena belajar tentang iddah kematian suami. Jangan duk menangis dalam bilik je. Belajar. Apa iddah dia, benda dia tak boleh buat, benda dia boleh buat. Supaya dia tak langgar. Nak sedih, hal lain. Hukum tu kena tahu. Kita anak-anak tolong beritahu mak kita yang kematian suami dia. Dia nak sedih, biar dia menangis lah. Berapa baldi pun. Tapi kita beritahu ni hukum iddah, tak boleh keluar rumah, tak boleh berhias, tak boleh bersolek, kena tanggalkan perhiasan. Tidak boleh memakai pakaian yang menarik warnanya. Maka kita beritahu. Supaya dipaham hukum. Jadi ini dipanggil ilmu hal. Setiap kali kita nak buat sesuatu, kita kena tahu apa yang wajib. Setiap kita ni kena tahu. Yang bekerja kena tahu hukum hakam berkait dengan bekerja. Sama juga saya sebut tentang zakat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah kemudian menjadi orang yang soleh. Di sini Allah menyebut nilai orang yang soleh itu terletak pada sifat pemurahnya. Kalau kita kan kalau sebut orang soleh, apa kita kata soleh? Soleh tu Ustaz. Kenapa? Rajin ke masjid, rajin ke surau. Kita kata orang tu soleh sebab dia pakai kopiah, dia pakai serban, soleh lah dia.
Kita kata dia soleh sebab dia mengaji Quran banyak. Baik, inilah soleh yang sebenar ialah orang yang pemurah. Seorang yang pemurah maka dia soleh. Dan sifat pemurah menyebabkan dia lebih hampir kepada hidayah Allah. Bukan dia benteng pada neraka dan penyebab dipeliharanya hidayah. Tentang kita ni ada hidayah, Allah beri hidayah. Apa benteng supaya hidayah berkekalan? Jadilah pemurah. Kalau tuan-tuan jadi kedekut, dia penyebab hidayah itu ditarik. Jangan jadi orang kedekut. Orang kedekut dibenci oleh Allah. Dia jauh dari Allah dan dia dibenci oleh Allah Ta'ala. Kerana apa yang kita beri ni, pertama Allah punya bukan kita punya. Satu. Yang kedua, Allah nak ganti lebih baik. Yang ketiga, itulah yang jadi amal soleh kita waktu kita mati nanti. Itu kita akan tinggalkan bila kita mati. Lalu yang sedekah tu yang kita bawa. Ini disebut oleh Nabi SAW. Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Fahal min malika illa ma akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita. Anak Adam berkata, ini harta aku dengan bangganya. Ini harta saya ni. Ni harta saya. Tunjuk rumah, tunjuk bangunan, tunjuk tanah, tunjuk kapal, tunjuk kilang. Tunjuk ni harta saya. Anak Adam tu berbangga, ini hartaku. Apakah dia tahu apa harta dia? Hartanya ialah apa yang dimakan lalu menjadi tahi. Atau apa yang dipakai lalu lunyai di badannya. Atau apa yang disedekah lalu dituaikan hasilnya akhirat. Itu harta dia. Yang lain harta waris dia. Tuan-tuan simpan duit banyak-banyak, itu bukan harta tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak belanja, dia jadi harta waris kita. Kita pun mati. Rumah yang beli 7-8 bilik ni untuk siapa? Bukan untuk kita. Anak-anak kita. Anak-anak kita pula dia mati, anak-anak dia. Anak-anak dia pula boleh mati, orang isap dadah punya. Jadi tempat orang isap dadah kumpul. Jadi mana miliknya? Tak ada. Yang kita milik, yang kita sedekah. Sebab itu nilai orang soleh ialah orang pemurah. Sebab itu jadilah orang pemurah. Dan di antara sifat para Nabi, tidak ada seorang pun Nabi yang kedekut. Tak ada. Antara sifat para Nabi, mereka orang pemurah. Sehingga disebut, ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu la. Nabi tidak pernah diminta lalu berkata tidak. Melainkan Nabi kata, boleh. Boleh. Tentu walaupun kita mungkin tak boleh kata boleh pada semua orang. Kalau orang nak minta duit kita, kita kata boleh. Mungkin kita tak boleh sebut boleh pada semua orang. Nabi sama-sama boleh. Tapi paling kurang orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, kita biasakan sebut boleh. Mak minta, ni duit sikit, boleh. Ayah minta, boleh. Ni kalau bini kita minta, boleh. Kalau suami kita minta, boleh. Jangan tak adil macam tu. Kita suami suruh boleh. Time suami minta kita, tak boleh. Kenapa jangan jadi isteri kedekut? Oh sebab itu tanggungjawab abang, bukan tanggungjawab saya. Baik, tanggungjawab menjadi orang soleh pada semua orang. Untuk jadi pemurah. Apa ruginya awak pemurah pada suami? Tak boleh tak. Bukan boleh percaya ni. Ini geng-geng kedekut dalam keluarga dia. Akhirnya dia dibenci oleh orang dekat dengan dia. Tetapi bila kita kedekut, patutnya orang paling dekat sayang kita. Satu sifat yang paling cepat orang benci pada kita, orang dekat, ialah kedekut. Paling cepat. Atau kalau dia anak, dia pun benci kat ayah dia kedekut. Atau suami dia tak suka bini saya kedekut, tak berkira. Atau isteri kata, suami saya kedekut. Kerana kedekut menjadikan semua orang benci. Pemurah ni tuan-tuan, semua orang suka. Semua orang suka. Tak ada orang tak suka pemurah. Tanya orang kafir-kafir boleh suka orang pemurah. Yang kata orang beragama yang tahu pahala dan kelebihannya. Orang-orang kafir ni, even kita kata perompak boleh suka orang pemurah. Suka. Jadi pun teruja dengan orang-orang yang pemurah. Kata pemurah ini menghalang orang buat jenayah mencuri, menghalang orang buat jenayah menipu. Tetapi bila banyak skema, kenapa? Kerana sifat kedekut mula merajai masyarakat. Bila sifat kedekut merajai masyarakat, kita akan tengok semua bentuk penipuan yang berkait dengan wang atau harta berlaku. Akhirnya yang menipu tu kalangan kita, keluarga kita. Sebab kita bersifat kedekut. Sebab tu saya sebut tadi, belajar, jangan kata tidak pada orang terdekat dengan kita. Kalau kita boleh tolonglah. Kata, boleh. Sikit pun tak apa. Main duit sikit, boleh, insyaAllah boleh. Bagilah RM10. Kalau dia minta 100, boleh bagi 10 lagi. Dia amalkan kata boleh. Yang kata tak boleh. Semua tak boleh. Minta duit sikit, tak boleh. Semua tak boleh. Jadi orang kenal kita dengan watak tak boleh.
Watak orang kedekut. Jadi nilai orang soleh ialah pemurah. Yang kita dah disebut dalam satu hadis diriwayatkan orang yang as-sakhi qaribun minallah. Wa qaribun minan nas wa qaribun minallah. Wa qaribun ilal jannah. Orang-orang pemurah dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Orang-orang kedekut jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari syurga. Jauh. Dengan Allah jauh. Sebab Allah tak suka orang kedekut. Orang pun tak suka. Dia jauh semua. Akhirnya, dia juga jauh dari syurga Allah. Bahkan dia qaribun ilan nar, dekat pada neraka. Ini sifat kedekut. Kalau tuan-tuan tengok Korun ni apa masalah dia? Dia kaya tapi dia kedekut. Itu cerita Korun. Korun bukan orang pemurah. Dia amat kedekut. Sehingga dia tak nak bagi bila Nabi Allah Musa suruh keluarkan zakat. Tak nak. Bila Nabi Allah Musa suruh minta tolong ni orang suruh. Tak nak. Kedekutlah menyebabkan dia tenggelam. Kalau dia pemurah, dia tak akan tenggelam. Kata orang kalau kaya. Kalau dia sifat pemurah menyelamatkan dia. Dalam banyak sebab. Dek sifat pemurahnya, dia mendapat doa orang-orang miskin. Orang miskin semua doa kat dia. Maka dia menjadi sebab mendapat rahmat Allah. Disebut dalam hadis. Ada seorang lelaki kaya. Yang dia suka memberi hutang pada orang. Dan bila mana orang tu tak mampu bayar, dia beri tempoh. Dan bila mana orang tu jelas tak mampu bayar, maka dihalalkan. Ketika mana dihisap, dilihat dia banyak dosa. Malaikat ada satu perbuatannya, dia suka menghalalkan hutang dan membantu orang yang susah. Lalu kata Allah, aku lebih berhak untuk menghalalkan dosanya berbanding dia menghalalkan hutangnya. Maka Allah Ta'ala ampunkan semua dosanya dan dia masuk syurga. Dalam hadis yang sahih dia ceritakan, kisah orang tu, watak dia macam tu, dia pemurah. Dia suka bagi pinjam ke orang, kalau orang tu tak mampu bayar, dia akan tempohkan. Kalau orang tu memang betul tak boleh bayar, dihalalkan. Fatajawaza anhu. Lalu Allah pun ampunkan semua dosa dia. Ini antara sifat orang soleh. Kemudian kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ingat, mati bila sampai masa tak boleh lagi dilewatkan. Tak boleh dilambatkan dengan apa pun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang dilakukan. Disebut dalam satu antara kata-kata ulama, mereka menyatakan innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha. Wa innamaz ziyadatu fil an yarzuqahu Allahul abda dzurriyyatan salihatan yad'una lahu fayalhaquhu du'a'uhu fi qabrihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberi tempoh kepada sesiapa pun boleh sampai ajalnya. Tetapi keberkatan umur kepada orang pemurah Allah berikan dengan dikurniakan kepadanya zuriat yang soleh. Zuriat yang solihah. Yang mendoakan kepadanya lalu doanya memberi kemanfaat kepadanya dalam kubur. Baik. Bila kita sebut tentang ada benda-benda yang menambah usia kita. Allah kata bila sampai masanya mati kita. Tapi di sana disebut hadis-hadis tentang perkara yang memanjangkan usia. Disebut dalam satu hadis. Man arada an yubasata lahu fi rizqi. Au yunsa' lahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa yang mau rezekinya banyak dan mau umurnya panjang, maka hubunglah silaturahim dia. Falyasir rahimahu. Lalu kata ulama, umur panjang di sini bukan maksudnya umur dia bertambah daripada 5 jadi 6. Tetapi Allah kurniakan kepadanya anak-anak yang baik. Lalu anak-anak yang soleh dan soleh ini mendoakan untuknya sehingga memberi manfaat kepadanya dalam kubur. Itu yang dimaksudkan dipanjangkan umurnya. Kerana tujuan umur dipanjang untuk kita buat amal soleh. Contoh kita nak minta umur panjang nanti, ataupun manusia minta Allah beri lagi tempoh umur. Kerana mereka nak buat amal soleh. Bukan sebab nak termenung. Bukan sebab nak main bola. Bukan sebab nak dengar lagu. Bukan sebab nak tengok drama. Tapi nak buat amal soleh. Tetapi bila kita mati, tertutup amal soleh. Namun bila Allah nak berkati seseorang, Allah kurniakan padanya anak-anak yang baik. Lalu anak-anak ini mendoakan untuknya. Lalu diampunkan dosanya, diangkat darjatnya. Disebut dalam hadis, dalam kitab Adabul Mufrad. Itu seorang lelaki, tiba-tiba diangkat darjatnya dalam kubur dan diampun dosanya, dihentikan azabnya. Lalu tanya Allah, atas apa sebab aku memperolehinya sedangkan aku tak beramal? Lalu dikatakan kerana amal anakmu, doa anakmu. Maka Allah ampun dosa dia,
Allah hentikan azabnya, Allah angkat darjatnya. Ini bila Allah nak beri keberkatan pada seseorang, dikurniakan zuriat-zuriat yang baik. Yang mendoakan untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.